saya, cek saya dan rawat saya bagi ubat. Itu kita panggil istighasah. Walaupun bunyi tolong, ada bunyi tolong, minta tolong doktor, please. Ya, tolong. Ya, semua boleh. Doktor bagi kita periksa, doktor boleh scan kita, dia boleh periksa kita, kemudian dia rawat kita, dia kesan penyakit kita, diagnosis kita punya penyakit, kemudian dia bagi kita ubat rawatan. Habis, satu dia tak boleh bagi. Sembuh. Cure. I can give you medicine. You can buy medicine but not cure. Minta kepada Allah. Itu kita dia maksud isti'anah. Isti'anah Tuhan punya. Faham ya? InsyaAllah kita sambung ke surat 121. InsyaAllah. Kita ambil atas sikit. Puncak dia. Soal, apa pendapat Syekh Abu Ali Ad-Daqaq mengenai redha? Syekh Abu Ali Ad-Daqaq dikenali sebagai Syekhul Islam, antara ulama yang mendapat julukan Syekhul Islam adalah Abu Ali Ad-Daqaq, ya. 7 orang, ya, kerana ulama yang mendapat gelaran sebagai Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam ni makna kata dia menguasai disiplin ilmu Islam secara menyeluruh. Banyak aspek-aspek ilmu yang dikuasainya dengan sempurna. Jawab, ia berpendapat bahawa redha itu bukanlah seseorang itu tidak merasa kesakitan dengan balak bencana. Bahkan sungguhnya redha itu ialah seorang itu tidak menyangkal akan hukum dan qada Allah Ta'ala. Kita dah baca yang tu, kita ulang sikit lah. Ya, redha ni bukanlah artinya seorang tu tidak merasa sakit. Ya, kena bala musibah rasa sakit, ya. Ya, tidak. Kehilangan orang yang kita sayang, rasa sedihnya tak terkira nah, betul. Jadi bukan erti kata redha tu sampai tak rasa sakit lah. Tetap kita merasai sebagai manusia kita ada naluri kasih sayang, sedih, pilu, duka cita, gembira, riang, seronok, kan? Semua tu adalah merupakan naluri kita. Tetap akan berlaku. Sesuatu yang mengembirakan kita akan terasa gembira. Sesuatu yang menduka citakan kita akan merasa sedih. Itu dah tentu. Tapi redha ni soal hati. Bagaimana kita menerima qada Allah, hukum Allah, panutan-panutan hukum yang menimpa kita. Ini yang kita kena terima, yang kita kena terima secara dasarnya, iaitu kesemuanya itu adalah datang daripada Allah. Sebab kita dah faham, hanya satu saja kuasa yang berligar dalam alam raya ni, dalam seluruh makhluk, iaitu kuasa Allah. Al-Qudratu lillah. Tidak ada lain daripada itu. Maknanya sama ada duka cita, sama ada riang gembira, datang daripada satu, iaitu Allah yang menentukan. Sebab itu kita perlu melihat kepada rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar sama ada baik maupun buruk, keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham yang tu, kita kena tanam dulu akidah tu. Pegangan kita kepada rukun iman yang ke-6 tadi perlu dimantapkan. Kalau sudah kita terima dengan yakin, kita terima sebagai satu akidah yang tetap dalam jiwa kita, jadi apa-apa juga yang berlaku, yang menimpa, sama ada baik ataupun buruk, kita akan terima datang daripada Allah. Dan hakikatnya apa yang dibuat oleh Allah semuanya adalah betul, baik, jelas dan dimaklumi oleh Allah. Apa yang Tuhan buat memang Tuhan tahu. Sama ada dia buat baik atau dia buat buruk, itu adalah daripadanya, semuanya dibilang sebagai baik. Kita kena kata macam tu, kita dah ulang banyak kali perkara ni. Sebagai pegangan tauhid kita, apa-apa yang kita terima, yang kita lihat, mestilah kita terima dengan hakikat datang daripada yang maha bijaksana, maha pengasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah timpakan bala musibah kepada kita. Kita nampak sebagai satu bala musibah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu perbuatan yang wajar, yang patut. Ya,
yang dijadikan untuk kita. Ini yang kita nak kena baca dululah. Perbuatan Allah, barulah kita akan terima yang disebut sebagai ridha. Soal apa maksud ridha, hukum Allah itu terkandung juga dalamnya ridha akan segala maksiat dan kufur. Dia kena jaga tu. Bila ridha ni pula tak boleh kita pukul rata pula ridha ni ya. Kalau maksiat pun kita ridha, nampak ya? Tak boleh lah. Kita kena lawan lah, kena adalah amar ma'ruf nahyu munkar tak berjalan. Tak boleh redha lah kita tengok ada ya. Kalau kita lihat orang-orang kafir menyembah berhala, boleh kita redha? Redha lah kat depa. Itu semua kerja Allah, bukan kerja kita. Nah, kata macam tu kacau nah. Jadi tidak ada, kalau macam tu tidak ada amar ma'ruf nahyu munkar. Tak payah turun hukum ya. Kita lihat ada orang buat salah, buat apa-apa perkara yang bercanggah dengan agama, bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan iman, bercanggah dengan hukum. Kita kena tegur. Kita patut membetulkan. Tak boleh kita biar dengan redha. Nampak? Tak boleh. Ini yang kita nak kena faham. Jadi apa-apa juga yang tidak berpatutan, yang tidak wajar, yang menyalahi syarak, maka kita kena laksani hukum-hukum Allah, iaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahyu munkar. Kita kena redha dengan apa nanti yang kita terima nanti. Dalam kita berdakwah tu adalah gam-gam yang mungkin menyakitkan kita, yang tidak menyenangkan kita, atau yang boleh memberikan mudarat kepada kita, yang ni kita kena redha. Nampak tak? Ya, itu dia contoh kan. Seperti mana yang pernah berlaku kepada para sahabat Nabi lah radhiyallahu taala alaihim. Mereka berdakwah, dia terima ya, dia punya ancaman dia. Gitu. Kemudian jawab lagi, tidaklah lazim, tidaklah mesti bahawa redha akan hukum Allah itu berarti redha akan maksiat dan kufur, kerana maksiat dan kufur itu dilihat daripada dua sudut yang tertentu. Pertama, maksiat dan kufur itu daripada segi keadaannya adalah terjadi dengan qada dan qadar daripada Allah, maka dari sudut itu wajib kita redha akan hukum Allah itu. Nampak tak? Ya. Redha akan hukum Allah itu berarti redha akan maksiat dan kufur. Itu maksud kata ya, di mana kita melihat apabila berlakunya kekufuran, berlakunya kemaksiatan, memang sahih secara langsung datang daripada qada Allah. Betul datang daripada qada Allah. Itu kita kena terima dulu ya. Sebab itu ada sebut dalam Al-Quran ya, wa in syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, ada sebut ya. Kalau kamu hendak jadi mukmin, mukminlah. Kalau kamu hendak jadi kafir, kafirlah. Ini bukan berarti kata Allah biar kita jadi kafir. Ayat ini berarti kamu boleh pilih. Kamu ada pilihan, ya. Tidak. Nak jadi kafir pun ada pilihan, nak jadi mukmin pun ada pilihan. Kamu ada 5 naluri yang telah kami bagi kepada kamu, kamu kena guna pakai. Yang kita ada sebut dulu kan. Pertama, kita kena ada apa? Akal. Gunalah akal itu. Ya, patut ke tidak? Kedua, kita kena ada ikhtiar. Ketiga, kita ada was-was. Keempat, kita ada kehendak idrak. Ya, itu dia. Dan kelima, kita ada ilmu. Inilah 5 anasir penting yang jarang, yang kurang, yang manusia tak tahu. Ya, naluri ini ada pada kita. Jadi Allah akan tanya, aku bagi akal ke hang buat apa? Aku bagi ikhtiar ke hang pilih macam mana? Aku bagi ilmu, kenapa tak pakai? Aku bagi was-was, kenapa kamu tidak mencurigai? Patut kena ada curiga, baru kamu ada pilihan, baru ada sasaran, baru ada ketetapan. Aku bagi kamu kehendak, kamu ada perasaan kehendak yang kuat dalam diri kamu, idrak. Ya. Disokong dengan idrak tadi 3 anasir, iaitu pencium, peraba dan penyentuh. Nampak? Tidak. Ya, kita ada 3. Ini naluri yang Tuhan bagi dengan kita. Sifat idrak ada dengan kita. Itu kita nak kena ambil pakai. Itu faham ya. Kemudian maksiat daripada kufur daripada segi zahir, keadaannya terbit daripada hamba Allah, atau ia ada sifat daripada hamba Allah, atau ia ada perbuatan daripada hamba Allah itu, maka kita tidak disuruh oleh Allah supaya redha akan maksiat dan kufur itu, seperti firman Allah, wala yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak redha bagi hamba-hambanya itu akan kufur.
Nampak tak? Itu dia. Itu contohlah. Ada dua perkara kan. Ya. Pertama, kita ambil sembahyang dia kata. Ya. Boleh. Pertama, contohnya kita ambil wuduk secara betul lah. Kita mari ke masjid, kita ambil ayat sembahyang, kita ambil wuduk. Itu cara betul ya. Sahih kan? Kedua, ambil wuduk. Dia nak ambil wuduk, dia tengok tak ada siapa, ada rumah orang. Paip terjemur yang keluar. Dia pergi ambil wuduk, ayat orang dengan tidak minta izin kan. Sembahyang dia sah tak? Sah. Wuduk dia sah. Tapi Allah tak redha. Dia nampak? Itu beza dia. Yang mula tadi dia datang betul, dia ambil ayat daripada kolah masjid, daripada tempat yang dikhas untuk berwuduk. Ya, ini perbuatan yang sama, sah, Allah redha. Itu bahasanya. Yang seorang lagi dia ambil ayat orang. Ya, dia pergi sembahyang Jumaat, wuduk dia batal. Aku nak buat macam mana ni? Ya, dia tengok ada poin orang terjemur yang keluar, ya, pintu pagar orang terbuka, dia pun masuk pergi ambil wuduk daripada ayat orang. Wuduk dia sah, sembahyang dia pun sah, ya, tapi Allah tak redha. Habislah. Itu kita ambil faham tu, ya. Daripada segi hukum itu adalah haram. Nampak? Itu dia ya. Ini kita nak faham tu. Jadi Allah tidak redha kepada yang haram. Itu kita tadi wala yarda li ibadihil kufr. Di mana Allah tidak redha bagi hamba-Nya yang kufur. Itu faham dia. Hasilnya ialah bahawa tiap-tiap sesuatu yang diredha oleh Allah Taala seperti perkara-perkara taat wajib kita redha. Dan tiap-tiap sesuatu yang dibenci oleh Allah Taala seperti segala perkara maksiat dan kufur, maka wajib kita membencinya. Itu bahasa dia yang kita nak faham tu ya. Redha kepada hukum dan kita kena benci semua hukum turun ya. Itu dah. Dalam segi perbuatan pun makhluk Allah kan, Allah buat macam-macam makhluk. Ada makhluk yang baik, ada makhluk yang tak baik kan. Contoh kita tadilah, Allah buat babi ya. Allah ciptakan binatang babi, hayawan babi. Kemudian Allah haramkan pula babi itu ya. Itu dah. Jadi kita kena redha lah. Kita tak boleh kata kalau haram buat apa. Ini bahasa yang biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu nak kena faham lah. Ini berlaku banyak ya. Orang-orang orientalis barat ni dia nak pelekehkan Islam. Dia cari bahan-bahan ni lah. Ya. Dia kata Allah tak bijak. Allah tidak betul. Ya. Tuhan pun tak betul dia tahu benda tu tak elok, dia buat tapi dia haramkan pula. Nampak? Tu. Berbeza dengan faham sebahagian daripada doktrin kita panggil faham yang dibawa oleh golongan orientalis juga, antaranya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud mengatakan apa yang Tuhan buat semua tu adalah untuk kita, sama ada baik ataupun buruk, Tuhan buat semua tu untuk kita, maka tu jangan ada haram, jangan ada halal. Itu dia. Ini kacau pula tu. Apa yang Tuhan buat semua tu ada datang daripada Allah. Tuhan tahu apa dia buat. Maka itu apa yang Tuhan buat tadi ni tentu pasti untuk kita. Jadi kita jangan soal haram dan halal. Di sini jangan pakai hukum. Ya, kalau kita pakai hukum, nampak Tuhan tak betul. Ya, nampak. Sedangkan Tuhan kita betul. Ini faham Sigmund Freud pula. Nampak? Yang dianut oleh komunis. Komunis pakai ni ya. Kebanyakan negara-negara komunis pakai ideologi yang dipimpin, yang dibawa oleh Sigmund Freud. Ya, jadi boleh ya, apa cara pun kita diberikan kebebasan. Itu kata tadi kebebasan. Dengan itulah antaranya LGBT sekarang ni 36 negara dunia. 36 negara dunia telah meluluskan, menghalalkan LGBT. Nampak? Ya. Negara besar-besar pula tu. Ya. Cuma negara besar yang tidak halalkan, China belum lagi, China belum lagi, Rusia belum lagi. Dua negara ni belum. Rusia, China belum lagi menghalalkan. Negara luar yang lain semua habis. Amerika, Britain, Jerman ya. Walaupun Jerman banyak orang Islam. Ya, pemerintah dia bukan Islam. Itu masalah dia. Maka dia menghalalkan LGBT. Nampak tak?
Kahwin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Boleh. Itu hak asasi manusia, dia kata. Dia pakai faham Sigmund Freud tadi. Faham Sigmund Freud tadi ni, ya. Freudism dia panggil, Freudism. Faham ni lah yang bahaya, yang dianut. Kalau orang kita lah, orang Islam ni, kalau tidak ada pendidikan agama yang betul, tidak ada pimpinan agama yang betul, dia terbaca pula buku-buku ni, minat dengan buku-buku ni, dia akan menghalalkan samalah. Negara-negara Arab, insya-Allah belum ada satu lagi pun negara Arab yang menghalalkan LGBT lah, belum lagi lah. Tidak ada negara Arab, belum ada lagi. Itu tidak ada. Yang lain daripadanya habis semua menghalalkan LGBT. Rosak. Laki-laki sama laki-laki, Kalau kita pikir daripada segi akal, daripada segi naluri akal, daripada segi keserasian, daripada segi kemanfaatan, daripada segi daripada segi kemasukan akal, memang LGBT itu tak betul. Tak payah kita tengok pada sudut hukum, daripada sudut ilmiah, daripada sudut naluriah, daripada sudut adat, daripada sudut daripada sudut kemanusiaan, memang LGBT itu tidak betul. Kalau boleh LGBT, Tuhan tak payah buatlah perempuan, buat lagi-lagi je kot lah. Atau buat perempuan saja, buat Adam tak payah buat Hawa. Itu yang nak kita faham tadi ni. Memang mula-mula pun Tuhan buat tu Adam, tak buat lagi-lagi, tak buat perempuan, 140 tahun baru tu Hawa Allah Ta'ala jadikan tu Adam 140 tahun duduk seorang-seorang dia. 140 tahun umur tu Adam 1000 tahun umur dia. 140 tahun duduk melengung seorang-seorang. Syahwat ada dekat dia, keinginan ada dekat dia, kemampuan kelelakian ada dengan dia. Tapi benda yang dia hajat tu dia tak tahu apa benda, dan dia pun tak pernah terlintas, dia tak pernah fikir, dan dia sendiri pun tak tahu nak gambarkan, sebab tak ada model tu tak ada. Sehingga dia duduk melengung, duduk fikir 140 tahun. Satu hari dia duduk melengung, dia tidur bawah pokok, tidur bawah pokok tu, masa itulah dia lena. Dia lena tu, Allah bagi dia lena seolah-olah macam bius lah. Kita kata masuk operation theater, dia kena bius. Pasal Allah nak keluarkan daripada dia tu Hawa. Jadi masa dia tidur tu, Allah keluarkanlah tu Hawa daripada rusuk atas belah kiri. Angin daripada rusuk. Sebab tu rusuk kita tak hilang tu dah. Jadi dia keluar daripada angin. Rusuk ni dia ada satu angin, penting sangat. Dia keluar angin tu daripada kiri. Angin itulah Allah Ta'ala ciptakan Hawa. Dia sedang dia punya bius dah habis dah. Dia punya bius general anesthetic dia dah habis. Dia pun tengok ada tu Hawa. Yang ni aku mau, dia kata. Yang ni aku mau. Nampak? Tu dia. Makna kata Allah buat perempuan tu untuk laki-laki. Itu dah paling jelas sekali dah, Kalau laki-laki tak ada masalah, tak ada. Tak payah buat tu Hawa. Kalau memang laki-laki sama laki-laki kan, tak payah buat tu Hawa. Sebab tidak ada naluri itu. Naluri yang jelas, laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Habis. Ini kita ambil secara segi scientific, secara uji, kaji yang lebih teliti, sama ada kita pakai naluri atau kita pakai secara ilmiah. Secara physically, ilmiah, kita uji memang laki-laki dan perempuan. Itulah dijadikan Allah, itu dia. Baik. Sambung, Daripada ayat yang kita baca, wala yarda li ibadihil kuf, hasilnya ialah bahawa tiap-tiap sesuatu yang dirada oleh Allah Ta'ala seperti perkara taat, maka wajib kita redha. Tiap-tiap sesuatu dibenci oleh Allah, perkara maksiat, kufur, wajib kita bencilah. Soal apakah kelebihan orang-orang redha? Orang redha ni apa dia punya istimewa, kelebihan dia dapat? Jawab kelebihannya, pertama, orang yang redha akan diberi syurga seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Akhir ayat.
Balasan mereka itu jazaohum, balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu jannatu adn, syurga yang dipanggil jannatul adni, nama syurga tu, ya, syurga yang paling tinggi. Jannatul adni ini adalah syurga yang paling tinggi. Kata ulama, syurga inilah tempat baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dalam syurga ni lah, ya, jannatul adni, syurga yang Nabi akan duduk tinggi. Itu yang kata seorang sahabat, ada seorang sahabat dia dengar syurga tu paling tinggi, jannatul adni hanya untuk Nabi Rasulullah, maka dah mula jadi masalah. Satu hari Nabi tak ada, 3 hari Nabi tak ada, Nabi pergi keluar, ada urusan dakwah lah, Nabi keluar. Dia duduk cari Nabi 3 hari tak ada, nampak lah, ya. 3 hari dia tak ada Nabi, dia dah mula, dia jatuh rindu sangat-sangat lah, jadi pucat kesi, jadi kurus. 3 hari jadi kurus pasal tak jumpa Nabi. Lepas 3 hari barulah jumpa Rasulullah. Nampak tak? Rasulullah tanya, apa siapa nampak pucat kesi ni? Awak pasal apa? Nabi tanya kat dia. Nampak tak? Dia kata dia jawab cara lain, cara uslubul hakim. Dalam tata bahasa Arab ni dia satu ilmu dia panggil uslubul hakim. Lain dia tanya, jawapan dia pun bentuk pertanyaan juga. Nampak? Pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan. Mata sa'ah ya Rasulullah, bila nak kiamat? Orang tanya kat Nabi. Nabi boleh tanya, apa yang telah kau sediakan untuk kiamat? Nampak? Pelik kan? Nabi tak jawab bila saat, Nabi kata pula, baik, apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi kiamat? Itu Nabi jawab kat dia. Nabi tak kata bila-bila. Nampak? Jadi jawab soalan, dijawab dengan soalan juga. Soalan itu memberi jawapan. Itu dia panggil uslubul hakim, dalam tata bahasa Arab. Jadi yang ni lah, soal macam ni lah yang kita nak faham tadi kan. 3 hari muka dia pucat, Nabi tanya kat dia, kenapa nampak murung, ya, pucat kesi? Dia tanya kat Nabi pula, ya Rasulullah, Tuhan duduk surga yang tinggi, macam mana saya nak jumpa Tuhan? Dia nampak lah. Pasal apa? Di dunia pun 3 hari tak ada, saya dah pucat. Besok di akhirat dia duduk surga asing pula lagi jauh daripada Nabi. Ya tentulah akan, saya tak boleh terima yang tu. Dia kata, nampak, jiwa dia tak boleh terima, ya. Tengok dia jawab tu lah. Baru 3 hari dah tak nampak Nabi pun dah jadi sedih, jadi murung. Di akhirat besok saya faham kata Tuhan akan duduk dalam syurga jannatul adn, tinggi. Saya tentulah syurga bawah. Tentu saya tak akan jumpa Tuhan. Nampak tak? Akan lebih berat lagi daripada sekarang ni. Nabi tidak. Nabi kata, kamu akan bersama dengan aku. Itu dia, nampak? Ya, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu rindu. Itu dia. Itu faham ya? Jadi masalah kita selesailah. Sebab tu kita nampak kan? Jadi kita boleh terasa perkara ini paling penting. Jadi tanamkan kita punya sayang, kasih sayang kita kepada Nabi dalam syurga. Sebab dia sebut ini jazaa'um 'inda rabbihim jannatu adnin. Balasan bagi mereka itu si Allah ialah syurga yang bernama jannatul adnin. Eden. Orang putih kata Eden. Tu ada Eden tu. Di Rom ada Eden kan. Ada kedai makan ke nama Eden. Eden Cafe, ya. Dia ambil daripada nama Adni lah. Memang di Eden tu, kalau kita pergi di Eden tu, tempat tu luar biasa juga. Dia ada pancutan air dengan kolam-kolam percikan air. Dia buat macam syurga, ya. Ada sungai-sungai mengalir di bawah. Dia buat saluran air yang menarik, ya kan? Pasang lampu-lampu warna-warni pula, ya. Sampai sekarang dia orang buat macam tu, kan? Ambil daripada wajah yang kata jannatul adni tadi, ya. Tajri min tahtihal anhar, berlari di bawahnya sungai-sungai. Ya, itu dia, ya. Mengalir berlari di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, di mana mereka akan kekal dalamnya, fiha abadan, selama-lama, forever. Ya, itu dia. Radhiyallahu anhum. Di mana Allah Taala redha akan mereka. Itu dia. Allah redha akan mereka. Disebut Allah redha dulu. Sampai macam tu, ya. Allah
Bukan kita redha dulu, Allah redha dulu ke orang-orang ni. Ya, wa radu'an, dan mereka juga redha akan Allah. Ya, semua Allah dulu, bukan kita. Ya, cinta Allah pun datang dulu, tapi kita tak balas. Belum berbalas cinta Allah. Tak banyak orang yang balas cinta Allah. Ya. Cinta Allah lebih awal turun sebelum langit bumi dijadikan, cinta Allah sudah turun kepada makhluk. Ya, tapi makhluk tak balas cinta. Ya, nak balas cinta Allah macam mana? Nak kata aku cinta padamu ya Allah, begitu? Bukan. Balas cinta Allah ni dengan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Overtime dia tulis sana tulis overtime. Kan? Di kita punya digital banner tu ada tulis, ya kan? Sembahyang bukan part time, bukan sometime. Nampak? Ha? Tulis kan cantik, ya? Ada tulis kan, ada banner kita. Bagus. Bagus. Sembahyang bukan part time, bukan sometime, kan? Bukan no time, kan? Itu yang nak faham kan? Ya, dia mesti kena on time. Ya, on time. Yang tu yang paling betul, kan? Anytime, on time, mesti kena overtime. Tambah pula lagi dengan sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat ni lah yang boleh menggimbau kasih sayang Allah yang lebih dekat dengan kita. Sayang Allah yang pertama, sayang Allah yang pertama dia buat kita tu. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ni dengan penuh kasih sayang. Sebab dia mula bismillah. Bismillah, ba sin mim alif lam lam ha, alif lam ra ha mim alif nun, alif lam ra ha ya ha mim. Ba sin tu bi kana makana, bi yakun mayakun, ya. Bismillah tu. Bawah sin tu artinya salamah, ya. Di mana Allah Ta'ala jadi khalaqal makhluk bisalamah. Allah assalam, tu dia. Nampak? Tu dia. Kemudian mim mahabbah, ya. Di mana Allah jadikan makhluk tubuhnya tadi ini bi mahabbah, dengan kasih sayang. Itu dia. Itu basin mim. Dia potong ismun tu, ba ada alif sin. Alif tu dia potong ba. Masukkan ba terus ke dalam sin. Nampak? Jadi bis terus antara ba dengan sin tu ada alif. Ya. Bi ismillah, maksudnya begitu. Bi ismillah, dengan nama Allah. Tapi dia buang alif tu sebagai fasih dalam kefasihan bahasa Arab ni. Dia buang alif tu jadi ba sin bis, buang terus. Tak pakai. Ya, jadi bis dengan keselamatan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kasih sayang Allah. Alif lam. Ilah sebagai lahu, ada lam, Allahu, lahu di belakang tu baginya langit dan bumi. Alif lam ra ar-rizqu, memberi rezeki kepada makhluk. Nampak tak? Faham, ya? Cuba kita baca bismillah. Kalau kita kupas bismillah tu cukup cantik, ya. Kita akan nampak kasih sayang Allah begitu dalam sekali. Itu peringkat mula. Sesudah kita terima kasih sayang Allah tu, kita balik kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau juga kami minta tolong. Sebab engkau sajalah tempat sumber segala pertolongan. Ya, itu yang kita tadi, pertolongan yang mana pertolongan secara khusus, bukan pertolongan secara umum. Umum kita meminta tolong kepada orang, ya kan? Ya. Pertolongan secara khusus dia panggil isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan secara umum dia panggil istighatsah, minta bantuan kepada orang. Bantuan, ya. Istighatsah, isti'anah tu bab tauhid tu. Nak kena faham tu betul, ya. Jumpa doktor, please, ya, saya nak rawatan. Saya tak sihat. Doktor tolong periksa saya, cek saya dan rawat saya, bagi ubat. Itu kita panggil istighatsah. Walaupun bunyi tolong, ada bunyi tolong, minta tolong doktor, please. Ya, tolong. Ya, semua boleh. Doktor bagi kita periksa, doktor boleh scan kita, dia boleh periksa kita, kemudian dia rawat kita, dia kesan penyakit kita, diagnosis kita punya penyakit, kemudian dia bagi kita ubat rawatan.
habis. Satu dia tak boleh bagi. Sembuh. Cure. I can give you medicine. You can buy medicine but not cure. Minta kepada Allah. Itu kita dia maksud isti'anah. Isti'anah Tuhan punya. Faham ya? Tapi secara langsung pun istighasah pun Allah punya. Ubat tu dari mana? Doktor tu mari mana? Makhluk Allah. Nampak tak? Ilmu doktor tu mari mana? Daripada Allah. Nampak tak? Balik pada asalnya, istighasah tu pun masuk datang daripada Allah juga. Kullu min indillah. Katakan semua isi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak faham. Akidah kita kena bersih macam tu. Baru jadi benda itu dia. Ya. Macam itulah. Baik. Kemudian disebut di sini lagi redha dan melambang ketaatan seperti sabda Rasulullah, "Wa'budullaha birdha'i fa illam tastati' fa fi sabr 'ala ma takrahu khairun katsir." Atau kama qala, beribadatlah kamu kepada Allah dengan redha, maka jikalau kamu tidak berdaya untuk berbuat sedemikian, maka dalam kesabaran pada perkara yang engkau benci terhadap kebajikan yang amat banyak. Maksudnya hendaklah berbuat ibadat itu dengan redha. Masuk waktu redha, masuk dah. Nampak tak dan kata apa masuk waktu lah. Ini orang tak redha cakap ya. Sangat tadi tak ada kata apa. Ya. Elok-elok lohok jadi asak lah. Lohok. Jadi asak. Ya. Pasal panjang. Tu nah. Tidur malam ya pukul 10 11 tidur sedap-sedap kata subuh dah bunyi azan kan. Ya. Ini orang yang tak redha. Redha ni dia tunggu bila nak mai. Nampak tak ya? Dia tunggu bila-bila nak mari. Dia ada sifat tamakun dia panggil. Ya. Dia begitu jelas sekali menunggu sembahyang. Dah masuk zuhur, dah habis sembahyang subuh, zuhur dah jelma dalam jiwa dia, nampak? Dah habis sembahyang subuh nak keluar pergi kerja kan. Zuhur sudah jelma dalam jiwa dia. Dia nampak dah. Zuhur ni aku sembahyang di mana? Masjid mana? Macam mana keadaan pakaian aku? Nampak tak? Kena siap pakaian. Subuh dah siap dah. Ya. Siap dah kain, seluar dalam, baju. Nampak tak? Kepiah apa semua siap dah. Ya. Ada tisu paper lagi, tuala kecil lagi masuk lagi. Ya. Itu dia. Ya. Bubuh minyak wangi sikit lagi. Minyak atar pula. Ya. Jangan bawa satu beg. Ni bawa briefcase, yang lain tak bawa. Briefcase dia bawa, yang tu tak bawa. Tak betul. Ini orang yang tak redha. Nampak? Gambaran redha daripada awal boleh nampak sikap sifat dia. Pada subuh tadi lah nak sembahyang zuhur dah ada siap dah barang-barang. Itu artinya orang yang redha. Sebab dia tahu kalau dia di panjang umur dia akan bertemu dengan zuhur dan dia akan lakukan suatu persembahan yang baik, ya. Ya. Suatu persembahan yang excellent, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Good, better, best dia kata tadi ya. Don't take it rest. Nampaklah. Ya. Dia kena macam tu. Jadi pendek kata kita kena ambil faham secara langsung yang kata redha ni sudah ada persediaan awal. Masuk waktu aja, marhaban biqailin adab salati, marhaban Allahu akbar tu jawab tu. Jawab azan. Allahu akbar. Ya. Sambut marhaban biqailin adab salati, marhaban ahlan Allahu akbar. Selamat datang. Ya, sembahyang yang diadili, yang diadilkan. Diadil makna kita yang dilaksanakan dengan baik. Nampak tak? Yang dihadir dengan jamaah, nampak? Dan didirikan dengan sempurna. Itu dia. Tengok dalam Ihya Ulumuddin. Tak ada kan? Mana kita tahu, kita tak pernah sebut. Tidak di-highlightkan dalam kuliah-kuliah. Jawab azan tu. Jawab azan ni tu. Itu jawab azan. Imam Ghazali sebut Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sebut. Jawab azan lebih tu. Ya. Itu tanda kita menyebut selamat datang sembahyang. Marhaban qailin adam salati, marhaban ahlan Allahu akbar. Terus malaikat mari kita, malaikat rahmat umum kita cepat dandan tu nak turun di masjid. Nampak cantik. Ni kita nak amal semua tu. Itu di antara yang disebut tadi redha. Ya. Yang tak redha ni masuk dekat
Tu dia. Dia masuk waktu dia tak tahu. Hari Jumaat dia tak tahu hari Jumaat. Jumaat ke hari ni? Allah. Ingat ingat hari Khamis. Rupanya Jumaat. Hari ni orang tak redha dia. Orang redha Jumaat depan nak mari Jumaat ni dah prepare dah, siap, nampak tak? Ya, dia. Sudah ada dah. Sebab Nabi dia katakan antara jemaat dengan jemaat kafarah daripada dosa, ditambah dengan 3 hari. 3 hari. Jadi 10 hari dah. Ada hadis Nabi, ya. Hari ni kita buat Jumaat, kita dah mula niat dah. Ya Allah, kiranya kau panjangkan usia aku, umur aku. Aku nak bina Jumaat lagi sekali akan datang dengan terlebih baik daripada Jumaat ni. Lebih baik. Apa yang terbaik tu? Ya. Saat waktu yang pertama yang terbaik sekali awal waktu dia mesti awal sikit. Aku hari ni aku main lambat, ya. Jemaat akan datang, aku akan mari lebih awal sikit. Mungkin hari ni aku pakai baju kurang sikit, minggu depan aku pakai baju lebih baik lagi. Nampak? Patut begitu. Ni tak, ya. Masuk Jumaat dia buat semacam biasa, satu tradisi. Dia jadikan Jumaat tu sebagai satu tradisi. Mana boleh, ya. Tak betul, yang tu lah pakaian dia masuk beli ayam, yang tu lah dia pakai pergi kerja, yang tu lah dia pakai pergi kantin makan tadi, yang tu lah dia buat kerja, yang tu lah pergi sembahyang Jumaat, ambil tai jorok masuk dalam dia. Kata-kata orang marah macam mana. Ambil tai jorok masuk dalam. Nampak, ya. Ini bukan orang yang redha kepada Allah. Belum. Ya. Secara langsung kebetulan tradisi buat pilah. Asal buat jangan tak buat. Tu dia, nampak tak? Yang tu tak betul, ya. Sepatutnya kita kena sedia pakaian Jumaat. Ada hadis Nabi tu. Antara perkara yang patut dilakukan oleh sembahyang Jumaat ni, menyediakan pakaian-pakaian yang khas untuk menghadiri sembahyang Jumaat. Sebab hari Jumaat tu hari raya. Hari raya langit bumi lebih besar daripada hari raya puasa, lebih besar daripada hari raya haji lagi. Hari Jumaat tu. Hari Jumaat lebih besar daripada hari raya puasa, lebih besar daripada hari raya haji. Pasal apa? Hari raya langit dan bumi. Saya dah baca hadis tu kan, ya. Jibril akan azan. Itu dia. Siapa baca khutbah? Ya. Israfil baca khutbah. Siapa jadi imam? Mikail jadi imam. Di atas langit tu. Tu dia, nampak, ya. Orang yang azan Jibril. Waktu Jumaat Jibril akan azan. Ya. Kemudian yang baca khutbah Israfil baca khutbah. Jadi imam Mikail. Habis Jibril nanti jadi azan, Jibril berdoa, ya Allah, ampunilah akan semua muazzin di bumi. Tu dia. Habis muazzin di bumi ni dapat doa Jibril, ampunkan dosa-dosa para muazzin di atas muka bumi. Muazzin kena payawai lah, ya. Dia pun kena kemas. Masuk waktu sila azan. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Rasul radhiyallahu anhu wasallam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu radhiyallahu anhu wasallam. Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala wala haula wala quwwata la haula. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana sayyidina Muhammadan fadila wa syarafa wa darajata la tarafa. Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wa'budullah biridha, beribadatlah kamu kepada Allah dengan beridha. Maknanya kita suka, masuk waktu kita suka, sampai Ramadan suka, ya, sampai masa cukup kita punya haul nisab keluar zakat suka, redha. Nampak tak ya? Duk tunggu nak cukup redha. Kita tengok kita punya akaun sampai dah nisab dia, ya, 80 gram emas. Duk tunggu bila nak sampai 40. Aku nak bayar zakat ni, aku nak bayar. Ya Allah, bagilah rezeki aku bertambah supaya aku dapat capai dia punya nisab, ya, 80 gram emas. Nak bayar zakat. Seronok kan? Ya Allah, bagilah aku panjang umur nak jumpa Ramadan ni. Aku nak puasa, ya. Banyak promosi dalam bulan Ramadan kan. Itu dia. Ya Allah, bagilah kesempatan aku nak pergi Mekah buat kerja haji. Nak tunai haji dulu. Tapi hari ni orang nak tunai umrah dulu. Berebut nak buat umrah tu. Patut kena buat haji dulu. Ya, Allah fardukan haji, Allah bukan fardukan umrah. Walaupun ada sebut atimal hajj wal umrata lillah, ada sebut. Nampak? Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Sempurnakan haji dan umrah, bukan Allah suruh buat umrah. Fardu tu haji. Yang dia fardukan kepada kita haji, tapi hari ni umat Islam berebut buat umrah. Nampak tak? Tu dah buat umrah, duit dah terpakai, besok tabung haji panggil tak boleh pergi. Ya, macam baru ni tahun sudah. Berapa ramai orang reject tak pergi Mekah. Dah dapat panggilan tak boleh pergi Mekah. Duit tak ada, dah pakai dah. Tu tak cerdik. Okay. Nampak tak? Umat tak cerdik. Ya, patutnya kita kumpul duit. Ya, sebanyak mungkin, sebanyak banyaknya, selama mana pun tak apa. Tunaikan hak Allah yang fardu dulu, haji itu. Dah habis dah kita buat haji, besok tu lepas tu kita nak pergi lagi barulah umrah. Tak apalah. Ni awal-awal dah berebut nak pergi umrah. Nampak? Tu nah. Tak kena lah, tak kena gaya. Tak kena gaya nah. Salah besar. Ya, kalau mati besok ni, tu dia. Boleh mati cara Yahudi, Nabi kata, boleh mati cara Nasrani. Sampai tahap tu lah. Orang ada kemampuan, yang bahasa dia, hadis tu. Barang siapa yang sudah ada kemampuan, ada kelapangan, ada kesihatan, ada kenderaan, tapi dia tidak mau menunaikan haji. Nampak tak? Dia buat umrah, tak buat haji, buat umrah. Nampak tak? Ya? Maka dia boleh mati. Mengikut cara mana dia mau. Nak mati cara Yahudi, nak mati cara Nasrani. Nampak tak?
boleh belaka. Pilih. Insya dia boleh mati cara Yahudi, insya dia boleh mati cara Nasrani. Bukanlah mati di Nasrani dah. Dia boleh pilih. Makna kata dia nak mati cara Nasrani pun tak apa. Nak mati cara Yahudi pun tak apa. Nampak? Sebab mereka ni dah penentang kuat Kaabah tu. Dia tak terima Baitullah sebagai Kaabah. Kan? Orang Nasara dengan orang Yahudi memang tak terima Baitullah tu sebagai Kaabah. No, Palestin tu dia tak terima. Ya, Masjid Al-Aqsa. Jadi makna kata dah ada kemampuan tak mau pergi. Nak pergi umrah, tak kenal lah. Nampak tak? Silap kan? Silap besar. Tu ya, dan kita pun menggalakkan juga syarikat yang duk bawa jemaah ni. Sebab kenapa yang galakkan tadi? Masuk derai. Masuk derai dia. Nampak tak? Orang nak pergi ramai pergi umrah, seronok nak bawa. Minta maaf lah. Masuk derai. Saya tahu lah, saya duk bawa jemaah. Saya tahu lah. Cuma mana sekali-sekali hasil pulangan yang kita dapat balik kan. Ya. Dia persegi duniawi kan. Itu sampai jadi ke Mekah dulu, sampai berperang bergaduh kan. Pasal haji, masuk musim haji je sampai ada berperang. Maka tu dia mesyuarat. Siapa nak jaga ayak Zam-Zam, siapa nak jaga makan. Nampak tak? Ya. Tu musim haji zaman Rasulullah tu. Zaman sebelum Islam. Tu Nabi Hashim kan? Bin Hashim, Abdul Manaf bin Hashim kan? Abdul Muttalib bin Hashim kan? Hashim tu. Hashim tu makna orang buat roti. Makna Hashim, orang buat roti je. Makna Hashim tu dalam bahasa Arab, Melayu kata orang buat roti. Nama dia bukan Hashim. Tak. Nama dia bukan Hashim. Nama dia Muttalib. Muttalib nama dia. Satu anak dia Abdul Muttalib. Anak Muttalib hamba Muttalib. Hamba Muttalib, dia tak mau kata anak Muttalib sebab dia menikah dua. Hashim ni menikah dua. Seorang di Mekah, seorang di Madinah. Isteri Madinah yang beranak keluar Abdul Muttalib tu, dia bawa balik di Mekah. Isteri tu tanya, "Ini budak siapa?" Dia kata, hamba Muttalib. Hamba aku. Bukan budak aku, hamba tu dekat Abdul Muttalib tu. Hashim tu. Nampak? Hashim tu tukang buat roti. Bila main musim haji, dia supply roti ya. Orang nak beli roti apa semua, dia lah buat roti. Pakai nama Hashim. Nama dia betul-betul Muttalib. Nampak? Nama Abdul Muttalib betul-betul Syaibah. Syaibah. Nama Abdul Muttalib. Tok Nabi tu. Nama dia betul-betul Syaibah. Gelaran dia Abdul Muttalib. Bapak dia lah buah nama Abdul Muttalib kat dia. Bapak dia nama Muttalib. Gelaran dia Hashim. Nampak? Tu dia. Itu cerita dia tu. Tu dia. Jadi pendek kata yang kita ambil sebagai faham tadilah. Jadi kalau kita tak boleh buat kerja haji, kita tak boleh laksanakan perintah Allah dengan redha, kita kena buat dengan sabar. Sabar ni kita kena gagah jugalah. Macam pagi-pagi subuh kan. Kita tak duduk tidur sedap-sedap, tetap bunyi azan. Kita pun digerak, dia kena bangkit sembahyang. Nak kena bangkit. Nak bangkit tu bukan senang lah. Nak kena pecah tidur kita, nak pecah syahwat kita, nak berjalan pergi ambil wuduk lagi, kemudian pergi masjid pula lagi. Ya. Kita kena guna kekuatan sabar pula. Wasbir. Sabar ni pahala besar. Sabar pasti nak pergi sembahyang, nak pergi masjid. Pahala sabar tu besar. Cukup besar nilai pahala ni. Nampak tak? Pahala tu kita akan dapat lah ni, bukan tunggu di akhirat. Orang tak faham kan? Pahala sabar ni tuan-tuan dapat di dunia lagi. Di dunia dapat dah, Tuhan bagi siap dah. Nampak tak? Di akhirat lagi lah. Tapi orang tak nampak. Duk tunggu nampak seketui tak? Ya. Turun daripada surga ke demuk, jatuh daripada dia, nak kata pahala. Dia tak nampak pahala tu Tuhan bagi kat dia. Kemudahan akan ada, keringanan akan ada, kemurahan rezeki akan ada. Nampak tak? Kesihatan akan ada. Tu orang perlu sabar untuk subuh. Nak pergi sembahyang subuh, sabar pasal nak pergi sembahyang subuh tu tuan-tuan. Nampak tak? Garanti balasan dia Tuhan dah bagi di akhirat, di dunia dapat siap. Pertama akan bagi mudah urusan dia akan mudah. Nampak? Sebab tu Harun Ar-Rasyid kata, Khalifah Harun Ar-Rasyid, barang siapa sudah sembahyang subuh, zimmah Allah atasnya. Nampak? Maksudnya Allah tanggung dia. Allah tanggung dia. Sampai sembahyang subuh berjemaah subuh, Allah sudah tanggung dia. Tanggung habis semua. Ya. Itu kata zimmah alaihi.
Ya, itu besar dia punya ganjaran dia. Baik. Kemudian kata lagi Nabi SAW, orang redha, orang pilihan Allah seperti sabda Rasulullah, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara istabahu wa in radiya istafahu." Oh, cantik. Nabi kata apabila Allah Taala kasih satu hamba, ini kita kena faham dah. Bila Allah sayang kasih satu orang, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Ya. Kalau Allah kasih kat kita, siap lah tu, adalah ujian. Bila kita kena ujian tu, ya, kena faham. Allah sayang kat kita. Tak ada uji apa langsung, tak ada kena apa langsung. Orang pergi Mekah, banyak kan? Orang pergi Mekah balik kata saya pergi Mekah, pergi balik main lega, tak ada kacau apa. Semua senang, tempat duduk lapang, makan minum selesa, tak ada sakit, nampak tak? Kenderaan bagus, nampak tak ya? Betul lah. Sampai balik main dia kata, nampak tak ada apa kacau. Nampak tak? Selesa sungguh. Dia cerita tu dengan satu kebanggaan seolah-olah dia mabrur lah. Sebenarnya Tuhan tak pandang kat dia kan, dia lepas kat dia sendiri, tak ambil tahu. Ya. Ada orang pula balik, ya Allah, belum pi dah jadi masalah. Nampaklah ya. Jadi tu kan. Baru nak naik bas nak pergi ke Keranajaya lah, nak pergi ke KLIA, jatuh lah. Belum naik bas lagi tu, baru nak langkah naik, jatuh terjun. Nampaklah ya. Dia pelicuk habis nak cari, uji mula. Nampak? Dia ni kata apa? Apa arai ni jadi ni. Nampak? Ha? Sebenarnya Tuhan uji tu. Dan naik atas bas pula dah, sampai dah nak KLIA pula dah dah cirit pula dah, nampak dah jenuh pula, dah naik pula kapal terbang pula dah nah. Sampai pula di Jeddah turun, tak nak turun mari tadi ni pula ya, dah pula dah hilang pula beg yang tu, beg hilang, satu beg hilang. Dia duk pulun beg tu kat sebulan di rumah, duk atok mai sampai sana hilang beg. Ujian tu. Dia jangan kata apalah musibah aku ni. Jangan kata dulu tu ya. Orang ni lah nak dapat mabrur. Jenis ni. Ya. Jenis macam ni lah nak dapat mabrur tuan-tuan, sebab Allah uji dia. Yang lain Tuhan tak pergi uji, tak dia Tuhan uji, nampak? Ya. Dah masuk pula sampai di Mekah. Sakit pula dah. Masuk pula kena bubuh ayak di mana betul dah. Nampak? No. Tak ada yang senang. No. Makan, bila makan jadi food poisoning pula dah lah. Tu dia. Nak berjalan pergi masjid pula jauh. Nampak dah. Duduk dalam bilik pula, aircon tak ada. Allah. Ish. Nampak tak? Bilik orang yang ada aircon, bilik dah tak ada aircon. Nampak? Kalau orang tak faham, apa punya tabung haji tak boleh komplain lah. Tabung haji tak betul, yang tu tak betul, package tak betul, yang ni tak betul. Nampak tak? Tapi dia tu mereka kata, ustaz pun tak betul. Dia tu memang barah dia. Ada satu ketika lah, berlaku lah sikit dalam fikir saya tu, masalah kan. Ayak tak ada, apa semua. Dia marah kat saya tu dia. Saya nak mak kawan, jangan ikut ustaz lain kali, jangan main ustaz lah. Nampak? Ustaz pun tak betul, dia janji buat lain nampaknya. Kita ni semua ujian, kita takkan nak minta benda ni berlaku, sabar. Saya tak kata apa kat dia, nampak lah. Dia pergi masjid, dia jatuh tangga. Dia pergi masjid, lepas dia kata kat saya dia pergi masjid tau, dia jatuh tangga. Nampak? Patah anak jari. Jari tu patah. Jenuh daripada dukung daripada buat dia macam dia. Buat my klinik apa semua dia. Lepas tu dia mai cari dari bilik minta ampun. Pasal saya tak marah dia langsung. Dia mai kata apa, saya sengap. Dia kata apa, sabar. Dia kata, ini ujian Allah. Ya, kena sabar. Tu lah. Ini di antara kita kata tadi ni. Kita kena faham. Waktu bila Allah kasih satu orang, dia akan uji. Confirm. Sayyidina Ali, satu hari Tuhan tak uji, dia akan menangis. Sayyidina Ali satu hari dia tak kena uji, dia akan menangis. Dia kata Tuhan tak pandang dia dah. Awak Tuhan tak nampak aku hari ni, dia kata. Nampak dah. Tu dah. Macam kita lah. Anak-anak kita ada 10 orang. Seorang tu kita sayang lebih, kita akan bagi dia lebih kan. Semua lebih. Merak pun lebih. Betul tak? Ya. Kita ni merak dia pun lebih kan. Kita sayang lebih. Nampak?
Kita pandang kesalahan pun dia punya lebih. Orang ni buat salah kita tak nampak, tang dia punya salah kita nampak. Lepas tu kita sayang dia. Nampak? Sensitif sangat. Macam itulah. Bakat tu Tuhan dah bagi kat kita lah, supaya kita faham kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian habislah tu nah. Dan kata tadi, jika ia sabar apabila Allah Ta'ala kasih akan hambanya, maka dicoba dengan menurunkan balak bencana ke atasnya. Jika ia sabar, saya Allah kasih akan dia, dan jika ia redha, saya Allah memilih akan dia. Itu dia. Ya. Allah sayang satu orang, Tuhan akan uji, cuba menurunkan balak kat dia, macam-macam balak turun. Jika dia sabar pula terima balak tu, Allah akan lebih kasih kepada. Jika dia redha, ya Allah, dia menjadi pilihan Allah. Pilihan Allah istimewa. Itulah dia kata tadi ni, satu kelebihan Nabi Allah. Kemudian orang yang tidak redha adalah dimurkai Allah, seperti sebuah hadis kudusi yang sabda Rasulullah, qala Allah Ta'ala, anallahu la ilaha illa ana, faman lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'ma'i wa lam yarda li qada'i falyatlub rabban siwa'i. Itu dia. Keluar. Kalau siapa tak redha, keluar. Jangan duduk dalam malam dah. Pergi cari tang lain. Firman Allah Ta'ala, tiada Tuhan yang melainkan aku. Aku semua. Tiada Tuhan melainkan aku. Akulah kuasai seluruh alam langit bumi, semua aku. Maka barang siapa tidak sabar menanggung bala bencana aku, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak redha atas qadaku, hendaklah dia mencari Tuhan yang lain daripada aku. Habis. Semua aku punya. Sebab Tuhan sebut awal, anallah la ilaha illa ana. Tidak Tuhan melainkan akulah Allah. Maknanya aku yang wujud nafsiyah. Semuanya aku. Ya, tidak ada apa satu pun yang lain daripada aku. Jadi barang siapa yang sabar atas bala, bagus. Kedua, syukur atas nikmat, bagus. Yang ketiga, redha atas qada, bagus. Tapi kalau dia tidak redha, walam yarda li qada'i, walam yashkur li ni'ma'i, walam yasbir ala bala'i, fal yatlub rabban siwa'i, maka dia pergi cari Tuhan lain. Tak payah Tuhan aku lah, pergi cari Tuhan lain. Mana tak ada. Nampak tak? Itu dia. Macam kata Ibrahim Idham kepada satu orang, dia kata dia tak mau sembahyang. Orang tu kata, tak semayang tak apa kan? Kalau aku tak mau semayang, nampak tak? Macam mana? Minta petua, boleh tak? Kalau aku tak semayang kan, boleh tak? Ibrahim kata boleh. Nombor satu, hampir cari makan apa yang lain daripada Allah punya. Nampak? Hang jangan makan apa yang ada dalam bumi ni. Hampir cari makan lain daripada apa yang Allah punya. Mana dia pergi cari? Kedua, hang keluar daripada langit ni, pergi cari langit lain. Ketiga, hang keluar daripada bumi ni, pergi cari bumi lain. Itu dia. Nampak? Kalau hang boleh buat begitu, hang tak payah sembahyang. Itu dia. Betul lah. Nampak kan? Itu fahamlah. Baik. Soal, apakah dimaksud dengan redha pada sifat Allah Ta'ala seperti firman Allah radhiyallahu anhum, yang maksud Allah redha akan mereka? Adapun redha pada sifat Allah Ta'ala itu ialah mengurniakan pahala dan balasan yang baik kepada hamba yang berbuat kebajikan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita fahamlah, insya-Allah. Setakat itulah kot. Kita cakap beredha, kita adalah bab ni ingat akan mati ya. Lepas tu kita baca kitab baru turun cari kitab baru yang Ustaz hantar untuk tasawuf ya. Kita baca tasawuf juga, kitab lain, kitab baru ya. Satu kitab baru ya, kita akan baca apa yang ditulis oleh Syekh Husin Nasir, ulama Kedah. Adalah abang kita dekat kami virus supaya masjid dapat sediakan kitab tu lah, beli kitab tu supaya kita mari besok kita baca macam kitab ni lah. Kita ada kitab, kita boleh ambil baca, dan siapa nak beli boleh belilah, tak ada masalah ya. Siapa nak beli sendiri boleh beli sendiri. Di masjid pun kita sediakan lah. Saya bagi saya tu masjid sedia lagi baik, supaya orang mari lenggang dia baca ada kitab. Tapi kalau suruh bawa kitab, besok dia lenggang kitab tak main. Kerap kali macam tu lah.
Hari mula kita main dengan dia, hari kedua kita main dengan dia, hari ketiga dia main, kita tak main. Hari keempat dia dengan kita tak main. Itu dia punya sedikit lah, di antara sedikit catatan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.